ustaz ambo mula ni 60 lebih baru tahu. Kadang-kadang itu pelik kau kita duduk planet marik ke apa? 3 je bukan 30 dah. Bukan 300, bukan 3000, 3 je. Ada orang terlepas maklumat ni, tahu pun. Mughallazah, mukhaffafah, mutawassithah. 3 tu je. Mughallazah pula dalam mazhab Syafi'i 2 je. Anjing, babi. Kalau ayat malam ni mungkin semua tahu lalu dah. Dah bukan susah nak hafal 2. Budak-budak ingat ada 2. Anjing, babi. Tu je. Gilah ngaji mana-mana pun mazhab Syafi'i, Yaman ke, Jordan ke, Mesir ke, 2 tu je. Najis mukhaffafah benda air kecil kanak-kanak lelaki yang makanan yang berumur 2 tahun ke bawah, yang makanan mengenyangkan dia susu mau dia. Tu je. Ada orang ustaz saya baru dengar hari ni. Bukan kita duduk nu pendalaman Sabah. Dah mana Sabah lah. Duduk hutan Amazon nu. Duduk nu mana? Nah, belah-belah nu Afrika tak ada orang gi tu. Tak ada orang ngajar. Hak tu nak Sabah. Ingat deh kalau kita di kampung ni, kalau tak faham wak ni ulama kata dia dipanggil cuai. Bapa cuai? Sebab masjid ada orang ngajar. Tiba-tiba kita tak pandai, bererti kita ini tak ambil orang panggil cakna. Pandai 3 je. Bak wudu 6 je. Rukun wudu 6 bukan 60. 6. Rukun iman. Buat apa rukun iman? Saya tanya budak-budak tahu. Rukun iman apa? Apa? 6. Rukun Islam 5. Rukun semayang 14. Betul 14. Ada orang kata 14. Benda 14 tu lipat jadah kalau pala. Sungguh boleh jadi ya. Kayak gini lipat jadah. Hukum juga. Mandi wajib apa rukun mandi wajib? 2 je. Kata air niat. Kalau ada najis bersih najis. 3. Ada orang dak erti pun ustaz, dak erti cara mandi wajib kan. Ada orang WhatsApp saya. Ustaz kalau pakai kain sahang wak kena mani, kain wak kena mani tu sah dak mandi wajib. Sungguh pada benda senang ni. Sebenarnya ingat dah apa hak saya sebut tadi tu, kita kena selesaikan sebelum kita balik dulu. Dah tapi ustaz nak buat gana dah. Ada kau orang mak ayah saya dulu dak cara ustaz ya dah dulu kan. Ada saya pernah jumpa orang tu. Dia dak semayang. Dan dia meninggal dah dia. Bapa dak semayang, dak erti. Bapa dak erti. Dah dulu mak ayah dak suruh. Dah lepas tu pergi belajar. Malu. Malu nak belajar. Bah dak anda apa mati. Allah hak ni menyesal. Sungguh. Ingat deh, Nabi pesan banyak hadis lah, banyak riwayat Nabi pesan semayang. Ingat. Jadi bab itulah kita tengok ulama-ulama dulu pun sahur bah. Mari mengaji dia bab mayang. Nah, dulu kan sejik ngajar bab dia. Gilah betul teh gilah betul mayang. Tu ulama dulu tekan mayang. Bab apa? Sebab banyak hadis Nabi berkenaan semayang. Sungguh. Di antara satu hadis Nabi kata yang pertama sekali Allah Ta'ala hisab. Allah Ta'ala nak buat kira cakap kapung mudah dah. Hari kiamat Tuhan yang pertama sekali Tuhan nak buat kira kita semua ni semayang. Semayang lu Nabi kata. Kalau semayang comel, semayang jadi saluhat sairu amalih kata Nabi. Maka comellah ibadat lain. Wa in fasadat kalau rosak mayang tu dak betul dah. Fasadat sairu amal, maka akan rosak binasa habis amalan lain. Puasa dak jadi, sedekah dak jadi, zakat dak jadi, habis dak jadi. Dan hadis lain pula Nabi kata, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah tentang semayang kamu. 3. Yakni ulama kata, iaitulah mung kalau nak semayang kena bagi betul-betul molek mayammu tu. Wajib belajar hukum semayang benda, syarat sah semayang, perkara batas semayang dia. Baru semayang. Ada orang tak tahu? Bilang hukum semayang kau 13
Rambut itu dah ingat. Bukan dah ingat, dak tahu. Hak dak ingat ada ke dah? Dak ingat dak apalah, aku aja pernah belajar. Hak dak tahu ni berarti dak pernah belajar. Ada? Nah, rukun semayang 13 tahu. Syarat sah semayang berapa? 7. Cik bilang, tahu. Dah tu semayang gitulah tak mayang-mayang gitu. Gitu-gitu. Nah, batu Nabi kata mu belajarlah, rokok biar sepenuh, sujud biar sepenuh. Mana tak dapat, tidak mesti kena belajar tu. Tahu perkara batas semayang, saya nak sebut sikit dia. Dalam kitab Sulam Musubiang dia kata 40 perkara batas semayang. Saat ni termayang kan? Ada 40 benda kalau buat batas. Ustaz banyaknya. Banyak. Sunat pula. Tahu sunat? Saya pernah mengaji kitab tu dah. Tapi kitab Arab lah, nipis je. Berapa tahu? 500 sunat-sunat dalam semayang, sebelum semayang tu 500 boleh. 500. Ada orang saya dah je dah hubung. Tu kata dah. Jadi ingatlah, kita ada masa lagi. Mujur sungguh hari ni dah. Tuhan beri pula malam ni mari sungguh. Kalau mungkin jemput ustaz lain sebut pasal lain. Ni berarti Tuhan beri dah jodoh pertemuan kita ni. Mungkin lama ni tidak tahu. Mari saya malam ni. Allah ustaz mujur tak royak. Sungguh. Nah, saya nak kata sungguh-sungguh ni. Cuba kita bayang gini lah. Mudah-mudah cakap-cakap kampung gini. Hari kiamat kayak gini kita sama gini lah. Kupur ramai ni Nabi kata. Ramai kupur tu dalam keadaan telanjang. Rasulullah kata, wahai Aisyah, Rasulullah kata pada Aisyah, mu tahu dah Aisyah, hari kiamat kayak gini manusia ini akan dikubur di padang mahsyar dalam keadaan berkaki ayam, takkan lipas sebenarnya. Dalam keadaan berkuluk, mana dak sunat macam budak-budak. Dalam keadaan bertelanjang kata Nabi. Dan masa tu kata Rasulullah, matahari sejekar dengan kepala ni. Tuhan biar selama 40 tahun. Tuhan tak cara. Ada ulama kata masa tu semua pakat lenggok ni ke langit. Lenggok buat anda nak tunggu bila mahkamah Allah nak buka ni. 40 tahun hadis Nabi tu ulama kata 40 tahun itu adalah 40 tahun akhirat. Kalau ditukar dengan dunia ni, masa dunia adalah 40,000 tahun. Duduk dalam keadaan gitulah. Dan masa tu kata Rasulullah, Allah Ta'ala dekatkan pula matahari sejekar. Pakat cari nak tempat teduh dah. Orang gitu. Ramai dah nak cari anak, bini. Masa tu seorang-seorang sungguh. Nah, orang dalam satu riwayat disebut dalam kitab Tazkiratul Qurtubi. Manusia ramainya masa tu seperti anak panah yang duduk dalam sarung dia. Tu tepek gitu. Ada tu pijak kaki orang, dak pijak tanah. Kepek gitu. Pakak cari tempat teduh dia. Lalu tengoklah arasy Allah. Nabi kata masa tu tak ada tempat nak teduh. Pokok tak ada. Bangunan-bangunan tak ada. Saja tempat teduh masa tu. Di bawah naungan arasy. Lalu pakak dok gilah dia. Tiba-tiba malaikat jaga. Malaikat ada situ. Malaikat tanya, mu nak duduk bawah ni, mana tiket? Lebih kurang gitulah. Mana kelayakan mu nak duduk sini? Rasulullah sebut dah kan, ada di antara orang yang akan boleh duduk di bawah naungan arasy. Siapa di antara? Imamun adilun, pemerintah yang adil. Orang yang hatinya sentiasa bergantung dengan masjid. Gana subuh adi mari dah mayang ni jemaah. Ingat pula nak mari zuhur lagi. Mayang zuhur, ingat pula nak mari asar. Orang saat ni dia boleh duduk bawah naungan arasy. Pakai nak pergi dah panah. Bayangkan masa tu Rasulullah kata dalam keadaan ju'an, lapar perut. Dalam keadaan dahaga. Masa tu kata, sehingga kalau kita tengok dalam kitab ada ulama buat tajuk kedahsyatan hari kiamat. Bukan santai macam ni kita malam ni duduk dalam kaum kan sejuk selesa. Masa tu orang kafir pun minta Rabbana, Tuhan kami,
cepatlah sikit urusan kami ni. Biarlah kami masuk neraka pun tak apa, kami sanggup. Tak tahan sangat. Rupanya neraka itu lebih dahsyat, dia tak tahu. Lalu kemudian kata Nabi, biar gitulah Tuhan, biar ni. Pakat gelisah habis ni. Bila Tuhan nak buka ni? Duk tunggu. Lalu bila dah Allah Ta'ala dah nak menghukum ni, Allah Ta'ala kata, "Hei Jibril, pergi khabar ke Malik, suruh bawa neraka tu." Maka 70,000 orang malaikat eret. Bunyi api. Api kan? Masa tu kata Nabi, masa malaikat eret tu 70,000 malaikat eret buat mari kat padang mahsyar ni, ataupun malaikat eret neraka tu, katanya Rasulullah dalam satu riwayat, Nabi Ibrahim, nabi-nabi yang lain bila tengok Nabi Ibrahim teguh angkat tangan, "Ilahi, wahai Tuhanku, ana khalilun, aku ni kekasihmu ya Allah, mau selamatlah aku daripada neraka ni." Kata Nabi Ibrahim lupa nak doakan untuk anaknya Ismail. Tak ingat. Ia seorang je ingat. Begitu juga nabi-nabi lain bila tengok gitu kok terus angkat tangan, "Ya Allah, selamatlah aku ya Allah daripada neraka ni." Dah ingat dah umat-umat, dah ingat dah. Nabi Adam tak ingat umat dia, Nabi Musa tak ingat umat dia. Kata Rasulullah masa tu nabi-nabi pun dia nak selamat diri dia je. Bini, anak apa semua. Kata tok guru saya, bayangkan kita ganda mau. Tu nabi-nabi seka rasa tak selamat, apatah lagi kita hak cak ayam ni. Lalu Allah Ta'ala kata, "Hei Jibril, mungkin kau bawa ke Ridwan, suruh buka pintu syurga ataupun hias syurga ni, nak cara dah, nak masuk, boleh masuk syurga, dan hak neraka pun nak buh dalam neraka dah." Lalu kata Rasulullah, disebut dalam kitab Bahrul Mazi ada hadis ni, kemudian Allah Ta'ala panggil seorang-seorang, seorang-seorang, bukan ramai gini, mari seorang-seorang. Orang lain duduk di padang mahsyar ni, Tuhan panggil, "Ya fulan bin fulan, ukhruj tubik." Sebab tu Nabi kata, perelokkan nama kamu, perelokkan nama anak kamu, kerana nama itu akan dipanggil pada hari kiamat. Nama atas dunia kita beri nama ke anak kita ni, nama ni lah yang akan dipanggil, bukan nama lain dah. Nama ni, nama kalau kita Muhammad, Muhammad lah. Kalau Abdullah, Abdullah lah. Kata Nabi, tubik seorang. Ya, "Hei fulan bin fulan, ukhruj tubik." Lalu kata Rasulullah, masa tu tak ada perantaraan, tak ada peguam bela, tak ada penterjemah, kita akan betul-betul cakap dengan Tuhan. Lalu Tuhan akan tanya Tuhan akan tanya dulu benda, waktu baik semayang. Mudah cakap kapung ni kok. Kalau kita malam ni waktu baik mayang masing-masing. Waktu baik. Orang ada mayang waktu baik. Contohlah tahu keadaan kena hak sebenar, tapi gitu lah. Waktu baik. Bayangkan hari tu orang dok mayang atas ni Tuhan kata waktu baik mayang. Nak ambil mana mayang masa tu? Sungguh. Bayangkan hari tu dah. Nak ambil mana? Tenangilah ya Allah, aku nak balik mula ya Allah. Wilah hamba balik atas dunia Allah, nak ada nak mayang lah. Tak boleh dah, habis dah masa. Sungguh bayangkan hari tu nak mayang. Nak cari siapa? Seorang. Apa dah? Kalau ada saing-saing boleh tak minta kat mayangmu? Tak. Bayangkan Tuhan kata Tuhan nak kira, Tuhan nak timbang tu kan. Waktu baik mayang tu. Bila mayang tak jadi mayang, tak ada ibadat lain tu ada ingat dah. Dah bayang kalau dia kata kalau boleh minta dah. Siapa nak uwi masa tu agak-agak? Minta dengan mak, minta dengan ayah, minta dengan anak. Dalam satu riwayat seorang ayah dia pergi cari anak dia di padang mahsyar tu. Masa nak cari kan, cari. Sebab apa? Sebab nak minta sikit pahala. Ini disebut dalam kitab Durratun Nasih yang ada riwayat. Dia kata, "Wahai anakku, aku ni ayahmu dulu, ingat dah? Ingatlah ayah." Lalu kata dalam riwayat tu, ia memuji ayah dia. "Ayah, terima kasihlah. Ayah dulu makan ke saya, sedia tempat tinggal, pakai ke apa."
Lalu kata ayah ni, wahai anakku, mu boleh dak beri pahala mu sikit kat ayah? Tambah banyak, nak sebesar zarah. Tak besar zarah, besar semua. Ha tu. Apa kata anak dia? Wahai ayah, hamba minta maaf ayah. Hamba pun takut juga apa ayah takut hari ni. Hamba dah boleh ayah, hamba dah ahu pun selamat ke dak hamba daripada neraka ni. Lalu disebut dari riwayat tu, cari isteri pula. Jumpa isteri, seorang suami dia cari isteri dia. Lalu khabar kepada isteri, wahai isteriku, aku ni suamimu, ingat dak dulu? Kata isteri dia, ingatlah bang. Terima kasih banyak. Dia puji suami. Lalu suami ni kata, wahai isteriku, mu boleh dak beri pahala kamu sikit ke aku? Mudah-mudahan dengan mu beri saat ni, aku selamat daripada neraka ni. Apa kata isteri dia? Abang, minta maaf banyak bang, saya dah lebih. Sebab apa, saya pun tak tahu ini selamat ke dak. Maka masa tu kata ulama, nafsi, nafsi, diri masing-masing. Bayangkan hari tu kita kan, mayang tak ada, nangis keringlah nak balik semula. Nak balik kan no, hancur lebur dah bumi. Ada benda dah. Dan satu lagi ingat dah, anak-anak kita. Gitu juga. Ada saya pernah tanya budak-budak kalau dak mayang mak marah dak? Dak. Ayah marah dak mayang? Dak. Ingat dah, anak kita bila dia balik ni siapa umur? Umur berapa? 12. So ni. Siapa umur dah dah? Maka ingat dah, dia sama macam kita umur 70. Dia sama macam kita umur 60. Kalau dia dak semayang, sama macam kita dak mayang. Kalau dia dak puasa, sama macam kita dak puasa. Ada kan mak ayah ni, ustaz biarlah budak ni. Balik dah. Saya biasa kalau khabar dia, memang betul sungguh. Kadang kita dak perasan mak ni. Kita dah tersalah, terlalai. Sungguh. Kita nampak dah, kita penting hak kita nak dia berjaya 20 tahun lagi. 30 tahun. Batu pagi-pagi kita tengok kat sekolah kan, ceng jalan. Apa? Ayah nak gata sekolah, nak suruh periksa lulus. Dan SPM lulus. Nanti mudah dapat kerja, senang hidup dia. Tahu tak? Gaji alhamdulillah mahal, bolehlah makan senang, tempat tinggal ada. Tapi kadang-kadang mak ayah dah ingat nak suruh anak dia selamat dalam kubur nu. Anak dia selamat pada mahsyar. Anak dia selamat ketika di tiang sirat. Anak dia boleh masuk syurga. Dia dah ingat sekarang hak ni. Sungguh. Kalau mak ayah hak dak pernah tanya anak mayang ke dak, bererti hak ni dak sayang. Oi ustaz dak menasabah mak dak sayang kan anak. Ya. Tahu di antara hadis Nabi sebut, orang dak mayang seksa dia dalam kubur adalah yang pertama kubur dia sepit. Sehingga Rasulullah cerita sahabat kan, sepitnya kubur ni Rasulullah buat gini tangan gini. Dan Rasulullah kata kubur dia gelap. Dan satu lagi ada seekor ular yang akan patuk dia. Nama ular tu Syuja'ul Aqrab. Ada riwayat lain kata seorang malaikat yang Allah Ta'ala ubuh dalam kubur tu untuk seksa orang dak mayang ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Bayangkan anak kita saat ni tu, orang kita tak heran dia mayang kedak tu, dia balik dah tu. Contoh, dia umur 12 dia balik. Kita buat cara. Umur 15 dia mati, meninggal. Jadi 3 tahun dia balik dah. Dia dak mayang 3 tahun. Dia tak puasa 3 tahun sebab kita hati kecil lagi. Ingatlah di sisi Allah ni dia kira macam orang tua dah. Bayangkan hari kita tanam dia. Kalau contoh malam ni mati. Malam ni mati esok kita tanam. Bayangkan kita letak dia dalam kubur. Kita balik 7 lakah Nabi kata kan. Datang malakani, 2 orang malaikat. Aswadani, hitam keduanya. Suara dia kata Nabi macam guruh. Dia bawa satu tukak Nabi kata, daripada besi bawa. Dia pun tanya kepada mayat tu yang pertama, ma rabbuka? Tu. Siapa Tuhanmu? Anak kita dak reti. Kita dak ajar dan kita dak suruh belajar. Sungguh ni.
Dia tanya lagi, man nabiyuka, siapa nabimu? Ada nabi sebut dalam satu riwayat, ada orang yang jawab itu. La adri, aku tak tahu. Dan apabila jawab tak tahu, malaikat potong 70 hasta dalam tanah. Hancur. Nabi kata apabila mayat tu kena katak, maka kulit ini isi dia akan cabut dari tulang dia, sendi-sendi hancur. Gitu. Jadi balik. Bayangkan anak kita tu, hak kita kata kita sayang ni, di atas sekolah siang malam tu. Sungguh mak ayah ketor dah naik motor hujan kan. Tak boleh kena pergi kat anak hamba kalau dok sekolah kat gini susah. Masa depan dia kelak. Tu bayangkan anak kita tu. Tanang je dia 3 tahun dok mayang ni tu. Kita balik je. Malaikat pun katak ya kum. Bayangkan kalau kita boleh dengar suara dia. Ayah, mak, yang ni. Tolong. Apa dah? Kalau kita hari ni orang katak anak kita, sanggup tak? Ustaz hamba tak pernah jetik pun anak hamba. Ni malaikat katak, malaikat tak kira. Bayangkan dah. Mak sakit ngak mak. Tolong. Boleh pergi khabar malaikat. Malaikat jangan katak anak hamba ni. Kalau orang lain cakap boleh cakap, buat apa duk suruh himayang? Nak teran. Bayangkan ayo hari-hari duk kena katak. Sungguh ni hadis Nabi, wajib percaya. Ni bukan cerita nak suruh kata nakut ke pedak. Realiti yang gitulah. Nabi kata dah, apabila roh tu dia sakit dah, dia tepik. Tepik ni kata ulama, roh ni kalau bila dia tepik ni, Allah Ta'ala tak beri dengar. Jin dan manusia, makhluk lain semua dengar. Sebab apa hikmah dia ulama kata, kalau kita boleh dengar orang dalam kubur tepik tu, orang dalam kubur kena katak tu berjeri, kita tak boleh hidup. Sungguh. Bayangkan kita nak makan nasi, rumah tepi kubur. Atau ginilah, kita nak pergi makan nasi dagang tatu. Tahu? Kat tepi kubur kan tatu. Bayangkan. Lemah banget lalu dah. Orang ada tepi kubur dah, baru nak tak kepala. Nak hidup kan tengok. Ambah dah boleh. Sebab tu Tuhan tak beri dengar. Senyap je dah. Kita lalu tengah malam kubur kan, sunyi sepi. Ulama kata jangan kamu tertipu dengan sunyinya kubur, kerana orang di dalamnya itu bermacam-macam ragang. Ada orang tengah tidur seperti tidur pengantin, dapat nikmat dah kubur. Ada orang yang sekarang ni tengah hancur lebur badan dia tu. Aduhlah, berhentilah. Bayangkan anak kita, mak sakit ingat mak, apa mak dok khabar dulu, mak dak suruh hamba mayang. Kita tak boleh nak tolong dah, tak boleh nak tunggu situ malaikat. Hamba minta janganlah kata anak hamba siang ke ya. Nung pula lagi di padang mahsyar, masa Tuhan timbang, Tuhan kata buat mayang anak kita. Mak dah hamba tak ada mayang mak. Kalau kita masa tu dah, sungguh sebab tu ada setengah guru kata jangan buat tipu kan anak gitu. Kita anak ni kan dia tak pandai budak-budak kan. Ya atas mak ayah mak ayah kata dah, mayang penting ni. Khabar adik, mayang penting adik. Abang, ingat waktu tua dulu kan, kalau anak nak pergi mana kan, ingat dah mayang jangan tinggal. Tua dulu. Sebab itulah bayangkan hari tu Tuhan minta dengan anak kita mayang. Umur 14 ni mati Cik tak ada. Mak nangis. Nak ada mayang mak buat gana ni mak. Ayah, bapa ayah dah khabar dulu. Siang kan anak kita apa dah? Dia tak tahu benda. Dia ingat sekolah je penting. Sebab ada kan saya tengah budak-budak kan, kalau hari sekolah dia tak boleh, dia kena balik ke 10 je malam. Bak mak dia dah wui sebab esok sekolah. Mana sangat-sangat penting sekolah. Mana anak apa faham, sekolah penting ni. Mak aku dak arah apa, aku dak mayang. Dak anda ngaji Quran, mak aku dak arah apa. Mak aku dak suruh apa ngaji. Jadi ingat dah kesian kan anak kita. Ingat dah saya nak pesanlah sering.
Kalau boleh kita tinggal seorang anak soleh dah apa dah. Seorang je. Tambah banyak seorang. Kalau tak ada kok deh. Tak ada apalah kita. Sungguh buat nunggu panggil deh. Nunggu. Masa kita nak mati kurang-kurang you boleh ajar kita ni. Mau mengucap mau ya mengucap dah la ilaha illallah. Ikut ambo ya dah bayangkan anak dak pandai. Agak-agak you boleh dak mengucap, ajar mengucap. Dah. Kurang-kurang you baca Yasin untuk kita. Di antara kata ulama kelebihan Yasin, apabila kita baca kepada orang nak mati, maka roh dia tu mudah. Dah bayangkan kita ada 10 orang anak dia. Tak ada seorang pandai baca Yasin. Nak suruh? Alih betul tak kena. Dah tu saya ramai tu kita tengok ada anak-anak baca Yasin. Anak dia pandai dah. Anak dia pandai dah. Ayah nazak dah ni. Mak nazak dah ni. Ambil baca Yasin lah. Seseorang. Macam saya cerita semua oleh segi dah. Ni pengalaman saya tengok sendiri. Orang kata orang budak umur 18 tahun. Kita tengok sendiri. Ni budak Kemamang. 17 dia accident dengan van. Dia naik motor balik sekolah. Van langgar dia. Langgar lampu merah dah. Langgar. Lepas tu kepala dia besar ni. Saya tengok besar orang macam orang pakai topi keledar. Besar. Nah, lepas tu pun orang van tu dia takut. Dia buat lari budak ni. Dia kata pita lari. Dia nampak kau teruk baru jatuh. Pita Kemamang. Pita Kemamang pun transfer mari pita besar kan. Dan kebetulan hari tu dah saya tengok kawan saya. Ni depan kebetulan saya kena masuk ICU. Dah tapi penuh doktor tu. Penuh wayar ni doktor tubik air dia. Dia jadi kepala jadi air naik. Dengan darah dengan tubik. Masa tu ia 50-50. Ramailah keluarga dia. Ada ayah dia, mak dia, pak saudara, sepupu, adik-beradik. Penuh kali kat tu. Tahu saya tengok masa tu kan. Dia pasang handset Syekh Sa'id Al-Ghamidi. Surah Yasin. Buh kat link budak. Tak jadi dah. Pasang tik tak jadi. Dia kena niat lah. Ya Allah. Dengan berkat Yasin ni. Ya Allah. Mudahkanlah roh dia keluar. Ya Allah. Baca. Dah ingat dah suatu hari kalau kita anak-anak tak pandai, jangan harap. Saya ulangkan lagi. Jangan harap anak kita baca Yasin untuk kita. Jangan. Ustaz hamba nak anak hamba lah baca Yasin. Dah anak pandai dak learning ngaji. Dak. Tu kata hak tu tak ada bahagian kita. Yang kedua, mayang jenazah kurang-kurang anak jadi tok imam. Ustaz saya nak anak saya jadi imam untuk saya. Dah anak pandai tak mayang jenazah? Dah. Kalau hari ni pandai dah, insya-Allah ada peluang. Kalau tak ada bergapalah. Nanti panggil ustaz, panggil tok imam. Tok imam tolonglah. Mayang untuk jenazah ayah saya ni. Tok imam tawaklah. Tak apa ustaz, tok imam saya ada mayang ni tu. Dah pergi ambil. Pada hidup anda. Apa? Tak ada harapan. Nak baca talqin ke apa, tak ada harapan tu. Jadi kata ginilah, ulama kata pun sama kok. Kalaulah nak anak kita ajar mengucap, anak kita baca Yasin, anak kita mandi, anak kita kapang, anak kita jadi tok imam sembahyang jenazah, anak kita baca talqin, maka pastikan hari ni dia pandai dah. Insya-Allah kita dapat. Ingat deh, jangan kita seka kata tak apalah, nanti belajarlah. Tak. Ia daripada kecil dah. Kalau orang budak tu pandai dah. Insya-Allah kau lama kau tambah. Kalau tak pandai dan kita pun tak suruh, kita tak heran, ada setengah tupas mati anak tu pun tak pandai. Jadi tak ada harapan kita. Segi dah. Dengan malam ni banyak dah. Saya pun dengar orang-orang duk mari ngadu. Ada orang yang dia tak ampuh mak dia. Ada. Siapa tahap tu ada dah. Bila dak wi anak agama kan, dia dak kenal. Hak mana semak, hak mana saya. Apa hak dia kena tunai ke mak ayah. Ada mari jumpa saya, ustaz. Saya nak tanya sikit ni benda. Dia kata adik-adik saya tak ampuh mak saya. Saya pelik tak ampuh mak ada ke? Hak tu balah kih dah. Ayah dia ngajuk dengan ayah dia. Ayah dia wi tanah lah ke adik ni sikit. Abang balah ngayah pun balah. Ingat dia orang balah ngemuk ayah dia tak boleh masuk syurga. Katanya Rasulullah, musmayanglah siapa bekok kaki, puasa kuh kering,
nilai di sisi Allah tak ada, kosong macam habuk tebangan. Jaga deh waktu. Dan satu lagi ingat dah, segi anak pesan untuk kalau orang yang ada mak ayah lagi, khidmatlah buat mak dia. Kerana kata Nabi, ummuka jannatuka au naruka. Makmu tu syurgamu ataupun neraka kamu. Di antara lagi kata Rasulullah, iaitulah balasan yang Allah Ta'ala timpakan untuk orang yang derhaka ke mak ayah adalah di atas dunia ni lagi. Kita biasa dengar orang kisah Al-Qamah. Al-Qamah kan dia seorang sahabat Nabi. Masa nak mati, lidah ni sahabat ajar dia jadi dah nak sebut. Rupa-rupa dia masalah dengan mak dia. Bukanlah dia ni orang maksiat dak, mayaban dak pernah tinggal Al-Qamah. Kata isteri dia, ya Rasulullah, aku tahu Al-Qamah ni siang puasa, malam qiyamul lail, banyak sedekah. Lalu Rasulullah tanya, dah macam mana dia dengan mak dia? Ya Rasulullah, aku dah tahu ya Rasulullah. Tu Rasulullah suruh Bilal pergi panggil. Hey Bilal, mu pergi panggil mak Al-Qamah, mari sini kejap. Asal mak dia tak mau pergi. Nah, Bilal, wahai mak cik, ya ajuz, dalam kitab sebut ya ajuz. Perempuan tua, mana mak cik lah. Mari sekejap, Rasulullah panggil. Lalu dia tanya nak buat benda tentang Al-Qamah. Wahai Bilal, kalau pasal Al-Qamah, aku tak mau pergi. Tu. Siapa mungkin rasa hati sangat, tu Allah Ta'ala balas lalu. Nah, wahai Bilal, kalau pasal Al-Qamah aku minta maaf, aku tak mau pergi. Lalu Bilal kata gini, mak cik, Rasulullah panggil, aku datangkan Rasulullah bukan kerana Al-Qamah. Lalu bila mak cik tu mari dekat Rasulullah, Rasulullah tanya, mak cik macam mana Al-Qamah dulu masa dia sihat dulu? Ya Rasulullah, Al-Qamah ni belum dia nikah ya Rasulullah, dia sentiasa berbakti pada aku. Nah, buat baik ke aku, beri pakaian, beri makan. Lepas dia nikah ya Rasulullah, dia dak hira kat aku. Dia beri makan ke bini dia, kadang-kadang aku lapar tengah malam, dak makan. Ya Rasulullah, aku rasa hati sungguh dengan dia. Lalu Rasulullah kata, inilah sebab inilah Al-Qamah tertahan lidah dia daripada nak nyebut la ilaha illallah. Lalu kata Rasulullah, ginilah makcik, tolonglah maaf ke Bilal. Tolong maaf ke Al-Qamah. Kalau makcik tak maaf ke dia, hari ni tak boleh mati, nazak dia. Ya Rasulullah, dok ya Rasulullah. Rasa hati kan, rasa hati. Mak Rasulullah ngai merayu pergi. Dak. Ginilah, tak apa. Bilal, pergi cari kayu api, pergi cari kayu. Mak cik tu dengar, ya Rasulullah, nak buat anda kayu api. Dah ginilah Rasulullah kata, dah kalau kamu tambuh benda tu kita bakar je lah Al-Qamah biar mati. Ya Rasulullah, adakah kamu sanggup? Adakah kamu sangka aku sanggup melihat anakku dibakar di hadapan aku? Ya Rasulullah, aku telah mengandungkan dia. Ni ulama kata hati seorang mak ni. Anak dia buatlah gana-gana pun kadang bila dia tengok anak dia kalau terseksa, dia tak sanggup. Ni sebagai penutup lah, ada satu kisah yang saya nak cerita. Sikit lagi kisah tadi. Lalu kata dia, ya Rasulullah, aku maafkan dia Rasulullah, aku redha. Lalu kata Rasulullah, Bilal, cuma kita tengok betul tak mak dia maaf. Lalu bila aku berlari pergi rumah Al-Qamah, siapa je kat situ? Bila aku dengar dia sebut la ilaha illallah. Ni ada satu kisah kita penutup, sebagai penutup malam ni, cerita betul juga. Ada seorang budak umur 14 tahun. Satu hari dia lawan cakap mak dia. Mak dia kata tak payah tubik lah, dia nak gila bermotor budak. Lalu mak dia kata tak payah tubik lah, dia nak tubik juga. Lalah dia pun lawan cakap mak dia, dia tubik. Dia pun lomba motor, dia accident dengan lori. Dia accident parah lah, orang pergi atas hospital. Sampai hospital ni, doktor pun tengok budak ni memang teruk lah, 50-50 masa tu. Doktor pun gitu ni, telefon mak dia. Apa kata mak dia? Doktor, saya minta maaf doktor, saya tak pergi. Esok kan telefon pula, anak dia nazak ni, doktor letak ni kan, oksigen dada dia ni, nak mati lah, nazak. Tapi tak mati-mati, 3 hari kat seminggu. Doktor dah akan nak telefon, mak dia kata, doktor, saya tak mau pergi. Biar. Doktor kata, ni awak anak awak mak cik nazak dah ni. Biar doktor, saya tak mau pergi. Biar dia gitu. Lalu doktor ni cari jalan, awak kan nak suruh mak mari.
Lalu doktor ni jumpa seorang ustaz. Doktor minta tolong ustaz tu. Ustaz tu kata gini, awak ni nombor biasa telefon. Ustaz tu telefon. Ustaz tu kata, "Mokcik, boleh tak mokcik datang sekejap hospital?" "Nawak benda ustaz?" "Mari tengok anak mokcik." "Ustaz, saya minta maaf banyak ustaz. Kalau pasal anak saya sayang." Biar. Dok ustaz kata anak mokcik nazak dah. Biar. Rasa hati ingat. Sebab ia cekah ke saya. Dia kata saya macam-macam. Lalu ustaz rayu-rayu. Tambah mari. Ustaz ni kata ginilah, mokcik mari kerana saya. Bukan kerana anak mokcik. Okey tak apa ustaz. Saya pergi hospital tu bukan kerana anak saya. Kerana ustaz. Dia pun mari. Mokcik tu mari. Ustaz tu bawa dia. Bawa pergi dekat ICU. Lalu ustaz tu kata, "Mokcik, cik tengok anak mokcik." Dia tengok kata ya. Dia tak nangis. Mungkin rasa hati sangat mak. Rasa hati sangat. Tak nangis apa tengok kata. Lalu kata ustaz ni, "Ginilah mokcik. Boleh dah mokcik maaf." Dada tu begitu anak dia. Betul kan? Pakai oksigen. Lalu kata ustaz tu, "Boleh dah mokcik tolong maafkan anak mokcik hari ni." "Ustaz, dah ustaz. Saya rasa hati ingat." Lalu kata ustaz tu, "Dah kalau mokcik dah maaf ni, dia gitu, dia akan mati gitu. Biar dia saya, biar. Lalu ustaz ni rayu, tak boh. Biar dia saya, biar. Lalu ustaz tu kata, "Lah, itu hak makcik ikut lah. Saya tak nak paksa. Cuma saya nak minta dengan makcik ni malam ni, hari ni boleh tak?" "Apa dia ustaz?" "Makcik pergi ambil air semayang. Makcik tak ada air semayang tu, makcik bisa saya." "Kenapa tak?" "Ni kan ustaz kan," kata. Dia pergi masuk tandas, dia ambil wuduk. Dia tak ada air wuduk tu. Dia ikut ustaz. Ustaz tu pun ambil air wuduk dia tu, pergi dekat anak dia, ambil sapu muka anak. Ambil sapu ni dengan kuasa Allah dah. Tiba-tiba anak dia tu nazak pejam mata tak sedar dah tu. Tiba-tiba celak mata tahu perkataan yang keluar daripada mulut anak dia kali yang pertama sekali benda. "Doktor, ustaz, mana mak saya? Saya tak tahan dah ustaz, sakit ingat ni." Tu Allah Ta'ala saya sendiri masih di koma tu, sakit tu tahu. "Ustaz, tolonglah bagi mak saya, mana dia?" Ustaz tu bagi, "Makcik, mari sini." Dia mari hidup kita. Anak ni bila tengok mak mari, "Mak, tolonglah maaf mak, saya sakit ingat mak, dah tahan dah mak, minta maaf." Dia kerah gitu je, dok. Jual gitu dah. "Mak, tolonglah." Anak ni duk rayu. "Mak, tolong mak, mak ya dah." Tak mana. Lalu anak ia puas merayu dah. Lalah anak ia katakan, "Mak, tak apalah mak, dah saya nak minta maaf pun mak dah maaf, tak apalah, itu hak mak. Cuma mak boleh tak hari ni saya nak minta sekejap hari ni mak." Mak senyap je. Ya, anak ni cakap, "Mak, boleh tak nak minta hari ni saya nak minta mak halalkan susu mak pernah beri saya dulu. Mak pernah beri ke susu saya kan masa saya kecil tu, saya nak minta halal hari ni, boleh?" Mak ni bila dengar gitu, tiba-tiba air mata dia tu ngalir air mata. Dia teringat balik anak dia ni lah. Apa tak? Dulu masa kecil-kecil dulu dah, dak tidur malam, wisak susu, lalu tupik air mata dia. Dia peluk anak dia. Dia kata, "Ustaz, hari ni tak apalah Ustaz, saya maafkan anak saya ni. Biarlah. Dia buat gana saya tak sanggup Ustaz." Oh tu hati mak. Lalu mak dia kata, "Aku maaf, aku reda." Tak sampai 10 minit nazak pula meninggal dunia. Tu kadang orang hak sakit nak mati tu kadang jadi teruk nak mati sebab dahaka ke mak ayah. Tu jaga tu. Jadi gitulah saya nak pesan sekali, kalau kita ada pergi mak ayah ni, kalau ada teki hati, pergi minta maaf lah. Sebab tak sudah. Ingat dah, kita mayang, kita mari hari ni mayang, kita puasa sedekah ke apa, Tuhan tak kira. Tuhan kata, "Aku tambuhmu ni, aku tambuh mayang." Sebab Tuhan suruh kan, bila mak ayahmu kamu tua di bawah jagaan kamu, atau salah seorang daripada keduanya tua, maka kamu di bawah jagaan kamu, fala taqul lahuma uff, mu jangan kata ke dia, wala tanharhuma, mu jangan cekah ke dia. Tuhan sendiri pesan tu. Lepas tu dah, Nabi pernah kata juga, "Aku tidak dibenarkan untuk mengeluarkan orang yang dahaka kepada mak ayah dia pada hari kiamat, kecuali redha mak ayah dia."
Jadi ingat syurga kita tergantung pada mak ayah. Dah usah ayah saya jahat. Ada kan orang cerah, biasa kita lah cerah. Kadang mak tukang asuh anak, ayah mudak molek gini-gini. Siapa anak dak panggil tu ayah dia. Panggil nama. Ada? Saya pernah jumpa. Tu ayahmu kan? Ayah aku, mak aku tu jahat. Ingat disebut dalam satu riwayat, di zaman Nabi Musa ada 2 orang mak ayah Allah Ta'ala ubah jadi babi. Sebab dosa dia lah, bak iwak salah sehingga Tuhan tukar jadi babi 2 ekor. Tapi anak ni walaupun ayah mak jadi babi, dia tetap mandi, makan, suah, kurung budak kandang. Dengan sebab tu Allah Ta'ala masukkan anak dalam syurga. Maka kata tok guru saya, kalaulah ayah tu jahat, biarlah itu urusan dia dengan Allah. Kita sebagai anak wajib taat ke dia, wajib kena buat muliakan dia. Jangan ni. Saat ni kalau kita tengok tu zaman Nabi Musa tu, bukan Tuhan marah barang-barang sehingga Tuhan nak marah tu buat jadi babi. Tapi anak khidmat juga ke mak ayah, walaupun mak ayah dia Tuhan nak marah, tetap dia dapat pahala di sisi Allah. Kita pun gitu, kalau bom mak ayah kita ada kata dah dulu saya kau orang hidup cara. Ni ada tak? Baru ni orang tanya, Ustaz, dia tambah mak dia, adik-beradik 4 orang, mak dia sakit lah ni. Tak ada seorang cara. Siapa kan? Ni cerita betul ni, Ika bawa saya. Dia kata anak Ika bawa saya, kalau pasal mak dia jangan sebut depan dia. Pelik kata. Apa? Dah awal Ustaz. Jadi saya tukang mak dia sakit lah ni, saya tukang dawai bubur. Tak ada orang. Anak dia hodok Kuala Lumpur, dah aja pitih ke apa, tak ada. Dia kata kalau pasal mak dia jangan sebut depan dia. Bahaya tu. Ingat tu tengok kisah Nabi Musa ni Tuhan nak marah tu siapa buat jadi babi, tapi khidmat dia ke mak dia tetap Allah Ta'ala bagi pahala. Dah ni baru bos kodoh mungkin kata sebab masih kecil tu mak dia ke orang suruh tok jaga. Dia tak puas hati situlah. Dia kata mak dia jahat. Sikit sangat berbanding hak ni. Jadi kitalah mudah-mudahan apa yang kita dapat kita hargailah. Kerana pintu syurga tu terletak pada mak kita, ayah kita. Jadi sekadar telah pada hari ini, minta maaf saya ambil masa agak panjang. Jadi apa yang kita dengar pada malam ini, marilah sama-sama kita jadikan iktibar, jadikan pedoman. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Ingat kita masih lagi ada peluang. Allah Ta'ala beri lagi kepada kita ni, maka kita gunalah baik-baik. Kerana peluang ini datang sekali seorang. Pas pitit mati tu tak boleh nak balik semula ni. Nangislah, ya Allah, aku nak balik, ya Allah, aku nak mari dengar, ya Allah, aku nak mayang. Tak ada. Orang dalam kubur nangis kat mana? Dia tengok kita pada cemburu dia. Ya Allah, aku nak duduk tak, ya Allah, duduk semain di sini, apa dah? Jadi ingat suatu hari kita macam mereka juga, tidak ada harapan dah. Maka gunalah peluang ni molek-molek. Ada orang ngajar sejid pakat mari jadi sekadar telah pada malam insya-Allah. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.